Dalam hidup ni, tak ada manusia yang tak pernah rebah. Jadi saya rasa filem ni ada cerita tentang nilai seorang wanita yang jarang diperkatakan kot pada ketika itu. Siapa yang baik dan mempertahankannya, akhirnya dia berjaya sama di dunia dan di akhirat. Nama saya Farid Raihan bin Ahmad, pensyarah di Jabatan Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif. Saya Rahman bin Amin, pensyarah kanan di Jabatan Seni Halus di Kolej Pengajian Kreatif Art. Program ini bagus untuk pelajar saya, terutamanya untuk pelajar Jabatan Seni Halus, sebab dia memang ada kaitan dengan kegiatan kami dekat sini membuat karya. So cumanya apa yang dipaparkan hari ini ialah dia punya medium ni adalah filem. Dia so medium yang kami buat di sini adalah dari segi pengkaryaan tradisional. Pada saya aktiviti ini dia patut diteruskan aja, dan saya rasa sebelum ni dia dah berlaku masa saya belajar. Kita dekati bidang kita, artinya we practice bidang yang kita buat dan kita lihat realitinya macam mana. Pada waktu sama dia memberi pengalaman pada pelajar, bukan setakat apa yang dia belajar saja, tapi macam mana orang luar ataupun mereka yang di dalam bidang melakukan kerja tu. Saya lihat dari segi nilai yang hendak dipaparkan dalam filem ni adalah tentang nilai wanita itu dan juga bagaimana nilai komuniti di mana dia hidup. Jadi saya rasa filem ni ada cerita tentang nilai seorang wanita yang jarang diperkatakan kot pada ketika itu. Jadi kalau nak dibandingkan dengan zaman sekarang, dia punya hebahan tentang seseorang tu agak mudah kita lihat dekat sosial media. Tapi mungkin ketika itu tidak ada peranti moden sebagai yang ada sekarang. Jadi perkara-perkara yang mungkin dipaparkan dalam filem tu adalah yang berkaitan, mungkin perkara-perkara yang boleh kita kaitkan dengan tabu. Perkara-perkara yang jarang diperkatakan tentang apa yang dipendamkan oleh seorang wanita. Pada saya karya lah filem ni, pada masa tu bila hati telah retak ni, dia menggambarkan suasana masa tu. Suasana masa tu, masyarakat masa tu, apa yang konflik-konflik yang dialami pada masa tu. Kalau kita nak nilai, dia jelas. Bukan setakat daripada luaran pemikiran masa tu dan macam mana masyarakat masa tu cuba membuat cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah tu lah. Kita lihat dari mula sampai akhir, yang cuba disampaikan dalam filem ni sebenarnya yang putih dan hitam kalau bertembung, ataupun kalau misalnya antagonis daripada satu benda yang buruk dan satu benda yang baik itu harus dihadapi dengan positif sebenarnya. Harus dihadapi dengan positifnya, dan akhirnya yang baik itu akan berjaya. Kalau misalnya kita tengok keseluruhannya, siapa yang baik dan mempertahankannya, akhirnya dia berjaya sama di dunia dan di akhirat. Wayang ni kalau kita tengok, dia pada masa tu memang pelakon tu kena baca skrip. Kalau kita perasan, dia tidak akan keluar daripada skrip dan dia akan baca. Bila dia baca, itu yang dia punya bahasa dia seperti tersusun, dan mungkin sekarang dia dah macam outdated. Tapi masa tu bila tersusun, dia tidak akan lari daripada apa yang nak disampaikan atau apa yang dihajatkan oleh pengarah dan penulis skrip. Jadi keseluruhannya sebenarnya penuh dengan falsafah Melayu. Yang saya cakap tadi, dia ialah dokumen falsafah. Sama ada kita nak melihat dengan mata hati kita atau tidak, itu saja. Falsafah dan nilai ni sebenarnya dia terpulang pada masing-masing. Kalau misalnya orang itu datang nak hiburan, dia akan dapat hiburan. Kalau yang datang tu dia orang yang tengah nak keluar daripada masalah dia akan melihat mungkin ini salah satu cara penyelesaian. Ada beberapa poin daripada pelajar saya yang tadi tu, dia berkomen tentang shot-shot bersifat metafora, seperti frame gambar yang telah retak setelah
bekas suaminya mencampakkan beg. Itu memang satu metafor yang sangat baik untuk memperkatakan tentang sesuatu. Dari sudut bahasa, saya nampak memang ada kalanya dia menggunakan bahasa percakapan biasa dan ada kalanya dia agak formal. Lebih-lebih lagi ketika dalam konflik, ketika dia berkumpul di semasa macam di babak akhir itu. Dan banyak berlapis, banyak kata-katanya berlapis. Dialog-dialog yang dikeluarkan sebenarnya secara tak langsung memaparkan tentang masyarakat Melayu ketika itu. Nilai-nilai kemelayuan itu sendiri memang halus, nilai-nilai yang baik memang ada. Rohana itu begitu mudah untuk memaafkan orang yang cuba membuat jahat kepada dia. Malah dia memberi sedikit nasihat dan juga dia tidak membuat laporan pun kepada pihak-pihak yang berkuasa tentang apa yang telah berlaku kepada dia. Rohana dari segi karakternya dia belajar tentang apa yang telah berlaku dan apa yang telah berlaku pada dia sebelum dia ke Kampung Setali, dan dia belajar tentang kesilapan lalu dan akhirnya dia membuat keputusan bahawasanya dia tidak lagi perlukan bekas suami dia kembali. Dari segi plot penceritaan, saya rasa dia sejajar ataupun selari dengan ketenangan lokasi tersebut, itu di sebuah kampung. Saya sebagai penonton tadi terbawa-bawa ataupun dihayun dengan muzik, background dan juga shot yang sangat tenang. Ditambah pula dengan background sawah padi dan juga kawasan kampung yang lapang. Babak ke babak tu saya tengok dia tersusun dari segi nak menceritakan bagaimana keadaan semasa Rohana di Kampung Setali. Apa yang saya lihat dari segi shot-shot yang diberikan di dalam filem ni, dia memang mengambil subjek-subjek yang memang dah ada di kawasan tersebut. Pengajaran dia adalah, saya rasa yang paling jelas adalah pilihlah pasangan hidup yang tepat. Walaupun kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Filem ini sesuai untuk memberi pengajaran kepada anak-anak muda yang ingin memilih pasangan. Nilai-nilai dari segi estetikanya, dari segi keseimbangan gambar itu ternyata memang ada. Jadi kalau kita ambil konsep 4 segi tu, memang nampak balance. Walaupun nampak dekat sini objeknya berat di sini, tapi ada sesuatu objek di sebelah kanan. Jadi dia nampak balance. Kalau kita lihat cerita-cerita zaman tu, kita sebenarnya seperti melihat lukisan. Kerana apa? Kalau misalnya kita belajar tentang teori tentang seni, dia ada komposisi dia, lepas tu dia ada balance dia, lepas tu dia ada penekanan dia di mana, dan itu wujud di dalam karya-karya ataupun dalam wayang ni. Dan kita panggil dia aesthetically right. Jadi kalau misalnya kita belajar seni, dia estetikanya betul. Dia menceritakan masyarakat di dalam dia punya shot tu. Jadi kalau misalnya masyarakat tu orangnya orang kaya, dia akan shot dia. Kalau di bandar, shot dia apa? Mesti rumah batu. Jelas artinya kalau misalnya kita tengok, kalau misalnya orang kampung, rumah dia rumah kayu. Jadi dia menceritakan satu benda yang sensitif, maksudnya dia menyentuh benda yang sensitif. Lepas tu pada waktu yang sama kita lihat dia menyentuh mungkin masalah keluarga masa tu. Pasal apa? Dia kacau bilau. Kita faham pada masa tu orang-orang daripada bandar, daripada kampung ke bandar. Bila sampai bandar dia berubah. Lepas tu dia berlaku pula macam mana suasana kampung tu yang selalunya dia jarang ada orang baru datang tau. Tapi bila masa tu orang baru datang. Jadi kalau misalnya kita lihat secara terperincinya wayang atau filem ini dia cuba menyentuh perkara-perkara yang sensitif pada masa itu, dan ini yang mungkin menarik orang untuk melihat. Keunikannya ialah cerita dalam filem ni dia tiap-tiap plot tu sebenarnya dia memberi isu-isu yang terkini pada masa itu.
yang sebelum tu sensitif untuk dibicarakan. Contohnya daripada awalnya kita lihat bagaimana bila kerajaan menghantar nurse ke kampung-kampung. Lepas tu seterusnya macam mana penentangan daripada orang-orang tradisi, contohnya bidan. Isu itu juga sebenarnya sangat sensitif pada masa tu kerana apa, kebanyakan daripada di kampung-kampung ni dia masih lagi bergantung pada bidan. Lepas tu seterusnya dia bergerak pada macam mana keadaan orang kampung yang penuh kadang-kadang dia isu-isu lah, artinya dia nak menceritakan pasal isu fitnah, isu dengki, isu khianat, dia wujud dalam masyarakat dan harus diselesaikan. Secara keseluruhan, dia menggambarkan isu-isu yang bertepatan pada masa itu, sebab tu diistimewa. Jadi bila kita melihat sebenarnya, kita seperti datang ke zaman tu dan melihat permasalahan masa itu. Okey, untuk cerita Bila Hati Telah Retak ni, saya sebagai penonton, saya lihat dia sebagai satu seni. Sebab saya sendiri pun daripada background ada kaitan dengan seni. Jadi bila saya tengok movie ni, dia ada artistik dia. Kalau kita tengok lihat pada sudut pandangan perfilman, dia ada artistik dia. Tapi untuk kami, untuk visual punya pandangan adalah kita ada estetika dia. Jadi kalau kita lihat setiap frame by frame, dia ada dia punya komposisi, dia ada dia punya sinematografi. Saya kekuatan pada filem ni adalah pada dia punya pemilihan latar tempat dia kan, dan cara bagaimana pengarah menunjukkan suasana, cara hidup masyarakat, cara hidup orang kan kiranya, macam mana dia orang bertutur semua tu. Sama juga macam mana bila diorang berada ke scene bandar, macam mana diorang tunjukkan kehidupan bandar. Nampak contradiction kan antara kampung dan bandar. Itu kekuatannya pada saya. Lepas tu lagi satu, nilai-nilai murni yang ada dalam ni lah. Cerita dia tak susah, tapi nilai murninya banyak. Okey, pada saya kekuatan filem ni berdasarkan dari segi language dia. Dari segi latar masa, kita memang melihat perbezaan dari segi pakaian. Kalau kita tengok pakaian orang sekarang memang dah bercampur disebabkan pengaruh luar. Tapi daripada pakaian-pakaian orang dulu, kalau kita lihat kan masih lagi orang memakai kain batik, lambang Malaysia itu sendiri, dan serta penggunaan bahasa yang sangat klasik. Bukanlah klasik which is baku, tapi cara-cara penggunaan bahasa yang begitulah, sudahlah, menggunakan bahasa-bahasa yang dia tidak memendekkan kata-kata tu. Pada saya rasa puas hati sebab sejujurnya lah, saya bukanlah peminat menonton movie Melayu. Pada hari ni saya menonton movie Melayu ni, saya dapat rasa macam movie Melayu ni menarik. Dia macam mengangkat Melayu tu, dan saya rasa saya banggalah jadi anak Melayu sebab filem Melayu sangat menarik untuk ditonton, sebab tu memang diri kita. Tengoklah drama Melayu, baru korang nampak keunikan dia, dan baru korang rasa jati diri Melayu korang dan diri korang lah.